Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Liana yang saya hormati. Seterusnya, sahabat-sahabat seperjuangan yang saya kasihi. InsyaAllah hari ini kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya sendiri, Siti Nur Intan binti Abdul Latif 829179. Saya Nur Syahira binti Muhammad Husni bernambah matrik 829224. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Sabri 829229. Dan saya Sri Nur Syarimah binti Johari, nombor matrik 829231. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan mengenai bias and fairness dalam pentaksiran dalam pembelajaran. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lihat dulu konsep pengujian berat sebelah. Okey, menurut pandangan American Educational Research Association, American Psychological Association dan juga National Council on Measurement in Education, ujian berat sebelah ni timbul disebabkan oleh kekurangan dalam ujian itu sendiri atau cara penggunaannya yang akan menghasilkan perbezaan makna bagi skor yang diperolehi. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan kajian daripada Wong, Price dan Yun, ada 5 cara ujian berat sebelah ini ditafsir. Okey, yang pertama dari segi perbezaan hubungan, inter-item correlation dan pengelompokan item. Dari segi yang kedua ialah wujud jurang skor antara kumpulan. Cara yang ketiga ialah perbezaan kemampuan skor dalam meramal keputusan ujian. Dan yang keempat, fungsi item pengujian yang berbeza. Dan yang terakhir sekali ialah ujian yang mewujudkan ketidaksamaan sosial antara kumpulan. Okey, jadi kat sini ada 5 cara ujian berat sebelah itu ditafsir. Okey, seterusnya. Okey, terdapat 2 kategori utama kelemahan dalam pengujian ni. Okey, yang pertama ialah variasi akibat konstruk yang tidak relevan. Dan yang kedua ialah konstruk yang tidak diwakili secukupnya. Seterusnya. Okey, jom kita lihat variasi akibat konstruk yang tidak relevan ni macam mana. Iaitu konstruk benda yang kita nak nilai tu tak ada kaitan dengan konstruk yang hendak diukur dalam ujian dan akan mempengaruhi hasil penilaian tersebut. Dan kesannya, makna dan ketepatan kesahihan keputusan peperiksaan akan terjejas dan kesahan akan berkurang. Sebagai contoh ialah soalan peperiksaan itu dibina sangat lemah ataupun penggunaan teknologi dalam pengujian itu tanpa pendedahan awal kepada calon ataupun item berat sebelah dan penyelewengan dalam pengujian. Ini adalah contoh-contoh variasi akibat konstruk yang tidak relevan. Seterusnya, kita lihat pula konstruk yang diwakili secukupnya ni macam mana pula. Okey, peperiksaan itu akan dikira tidak sah apabila kandungan soalan peperiksaan itu tidak mencerminkan pengetahuan yang relevan. Maksudnya, kita tengok silibus macam lain, tiba-tiba masuk exam tak ada langsung belajar macam dalam silibus. Itu ialah konstruk yang diwakili secukupnya. Okey, sebagai contoh, dia wujud beberapa item peperiksaan yang tidak bersesuaian dengan isi kandungan silibus, macam saya cakap tadi. Ataupun pengagihan item peperiksaan yang tidak seimbang. Selain itu juga, guru hanya mengajar untuk persediaan untuk ujian itu sahaja. Ataupun pelajar ni akan menghafal sesuatu subjek itu hanya untuk ingat fakta sahaja. Yang ni semua merujuk kepada konstruk yang diwakili secukupnya. Okey, seterusnya. Okey, jom kita lihat pula jenis-jenis bias. Terdapat 7 jenis bias, antaranya ialah jantina, umur, budaya, kawasan, status ekonomi sosial, pelajar berkeperluan istimewa dan juga dari segi bahasa. Okey, jom kita tengok bias dari segi jantina ni macam mana. Seterusnya. Okey, bias jantina ni macam mana? Okey, soalan pengujian yang perlu disemak ialah bahan atau rujukan yang menyinggung jantina tertentu ataupun objek atau idea biasa yang lebih cenderung kepada sesuatu jantina ataupun perwakilan yang tidak seimbang dalam item pengujian ataupun peranan stereotip saja. Ni maksudnya penilaian yang mempunyai
unsur-unsur bias jantina. Jom kita tengok contoh bias jantina ni macam mana. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana item soalan boleh menjadi bias mengikut jantina ni? Okey, item soalan yang dibina ni cenderung kepada satu jantina sahaja. Okey, pengujian yang menggunakan soalan yang berkaitan dengan permainan mekanikal ni lebih cenderung kepada pelajar lelaki. Manakala set yang menggunakan contoh dan situasi daripada anak patung atau kerja-kerja dapur ni lebih cenderung kepada pelajar perempuan. Jadi bila ada soalan pengujian yang orang kata apa, macam contoh benda-benda mekanikal ni memang pelajar lelaki cukup hebat lah dalam soalan macam ni. Tapi bila pelajar perempuan dapat soalan macam ni, jadi diorang jadi blur, tak tahu nak jawab macam mana. Jadi kat situ terdapat unsur-unsur bias dari segi jantina. Okey, seterusnya. Okey, kajian TIMSSR iaitu Third International Mathematics and Science Student. Item-item matematik yang bentuk ayat panjang ni dan memerlukan calon membaca dan memahami maksud iaitu kecekapan verbal ni lebih memihak kepada pelajar perempuan, ataupun item-item yang memerlukan keupayaan visualization ni lebih kepada pelajar lelaki. Jadi kalau mengikut the International Mathematics and Science Study ni, bila dalam pengujian tu terdapat soalan yang mempunyai ayat yang panjang ni, memang pelajar perempuan lebih cekap dan mahir. Jadi di situ akan wujud unsur bias dari segi jantina. Okey, seterusnya. Okey, bias umur pula ni macam mana? Bias umur akan wujud apabila perbezaan skor yang berkaitan dengan usia calon yang mengambil peperiksaan tersebut. Sebagai contoh, murid yang lebih tua berfikiran lebih matang dan boleh belajar dengan pantas berbanding dengan pelajar yang muda. Okey, seterusnya. Okey, bias dari segi budaya. Andaian yang dibuat tentang pengetahuan am ataupun umum yang melibatkan sesuatu budaya, kaum ataupun etnik. Keputusan ujian tersebut, suatu kaum lebih tinggi ataupun rendah daripada keseluruhan populasi. Sebagai contoh, norma budaya, pengetahuan sastra dan juga agama. Pembentang seterusnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Muhammad Husni akan membentang bias agama. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia ni merupakan negara yang majoritinya merupakan penganut agama Islam. Okey, maka tidak hairanlah agama ni sering berlaku sebenarnya tanpa kita sedari. Antaranya ialah ia berlaku apabila isu-isu agama dikupas secara mendalam di hadapan murid yang berbeza agama. Okey, sebagai contoh, isu rapatkan SAF semasa musim pandemik. Secara tak sedar, kita duk ulas pasal isu ni pada murid-murid agama lain yang mungkin tak faham pun hal ehwal ibadah orang Islam. Ia bukan sahaja menimbulkan kejanggalan dalam kelas. Ternyata Islam tidak menitik beratkan isu agama rasmi. Okey, yang kedua, guru perlu melayan pelajar sama rata tidak kira agama. Okey, tidak boleh sama sekali kita memberikan layanan kelas kedua kepada murid yang berlainan agama. Ia melanggar profesionalisme keguruan. Okey, untuk yang ketiga, elak dari menyentuh isu agama yang tidak diketahui oleh pelajar agama lain. Okey, sebab isu agama yang sangat sensitif. Segala isu berbangkit melibatkan agama tidak seharusnya diceritakan kepada yang bukan ahlinya. Okey, seterusnya. Sebagai contoh, okey, isu ini berkaitan tentang Zakir Naik yang mana tidak semua orang ataupun tidak semua bangsa selain daripada agama Islam tahu tentang seorang pendakwah yang bernama Zakir Naik. Okey, ini melibatkan isu agama. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk pada bias yang seterusnya iaitu bias status ekonomi sosial. Juga pandang. Biasanya bias ni boleh terlihat dalam soalan-soalan dalam
ujian setara seperti ujian percubaan, PT3, SPM dan lain-lain. Contoh, penggubah soalan yang berada di tengah bandar memberi soalan tentang pengangkutan awam seperti KTM, Grab ataupun kapal terbang. Okey, kemudian soalan ni diberikan kepada murid pendalaman, murid yang berada di kawasan pedalaman yang sememangnya tidak melihat ataupun merasai pengalaman menaiki pengangkutan awam. Maka, ia juga ibarat markah percuma buat anak-anak yang berada di bandar. Sebagai contoh, yang seterusnya. Okey, jika kita lihat gambar tersebut, ada tentang Prada. Prada ni jenama handbag kan? Okey, Pro 2 Beza iaitu kereta. Tak semua orang tahu tentang jenama handbag yang berjenama Prada apa semua tu kan? Okey, yang seterusnya kita lihat isu bias keperluan khas. Okey, ia berlaku apabila perkara yang diutarakan kepada pelajar tanpa mereka pernah alami. Okey, guru menyamakan silibus ataupun gaya pengajaran dan pembelajaran seperti murid di aliran perdana. Kesannya menantutkan perkembangan murid berpendidikan khas. Seterusnya, sebagai contoh, okey, situasi dalam bilik darjah. Guru meminta murid pendidikan khas untuk membayangkan mereka sedang menaiki kereta api laju. Okey, di sini kita dapat lihat unsur bias kerana tak semua murid pendidikan khas pernah menaiki kereta api. Okey, seterusnya. Bias bahasa. Okey, bias bahasa ni berlaku apabila seseorang murid kurang ataupun sukar memberi respon secara lisan atau secara bertulis disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Antaranya ialah kelemahan berbahasa atau ketakutan terhadap guru. Ini menyebabkan penilaian sukar dilakukan oleh para guru. Biasanya, bias bahasa berlaku disebabkan bahasa kedua seperti bahasa Inggeris. Okey, seterusnya. Okey, kesan bias dalam ujian mewujudkan dalam kalangan pelajar kerana item yang dipilih berat sebelah. Ini menyebabkan pentaksiran tidak tepat dan guru tidak dapat menilai. Okey, program pentaksiran bilik darjah juga tidak berkesan. Seterusnya, objektif pembelajaran tidak tercapai. Okey, seterusnya. Elak bias dalam ujian. Okey, yang pertama, menyenaraikan item yang tidak boleh digunakan sebagai soalan dalam ujian ataupun pentaksiran. Yang kedua, menyaring item, rujukan dan istilah yang menyentuh sensitiviti ataupun perasaan murid. Yang ketiga, guru perlu membuat semakan unsur bias selepas kertas soalan digubal. Yang keempat, menggunakan pelbagai ukuran penilaian untuk menentukan pencapaian dan kemajuan akademik. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Sabri, nombor matriks 829229. Okey, saya akan membentangkan mengenai rangka keadilan dalam pengujian di mana konsep pengujian yang adil. Keadilan dalam pengujian merangkumi 4 aspek. Keadilan iaitu tindakan yang tidak berat sebelah, saksama, wajar dan peluang mendapatkan pembelakaran. Mengikut Standards for Educational and Psychological Testing 1999. Menerangkan hak dan tanggungjawab calon ujian menjalankan ujian terhadap calon yang berlainan bahasa, pertuturan serta menjalankan ujian terhadap calon istimewa ataupun kurang upaya. Terdapat aspek tambahan iaitu pengetahuan pelajar yang berkaitan dengan matlamat pembelajaran, ciri pentaksiran seperti bahan ujian, grade, kriteria skor dan contoh pencapaian. Keperluan pengetahuan dan kemahiran pelajar, kemahiran menghadapi dan mengambil ujian serta keperluan mengelakkan stereotip.
Okey, kerangka pengujian yang adil, okey, terdiri daripada kesahan, asas, pentadbiran, akibat sosial dan ketiadaan bias ataupun elemen berat sebelah. Di mana kesahan merupakan salah satu di mana guru ataupun pentadbir membuat kesimpulan munasabah dan tepat yang berkaitan dengan pentaksiran. Okey, jadi antara bukti kesahan yang terpenting termasuklah bukti konsep yang berdasarkan akibat dan kesahan baharu yang disemak semula. Okey, dan seterusnya kita lihat pada kesahan ni di mana bukti kesahan berkaitan kriteria ia digambarkan sebagai kriteria kesahan yang merujuk kepada sama ada skor ujian yang dipertimbangkan memenuhi pemboleh ubah kriteria seperti grade sekolah ataupun kolej dan pada peringkat pekerjaan ataupun beberapa pemboleh ubah lain yang berkaitan dengan kesahan tersebut. Okey, kesahan ni akan terbagi pada kesahan tradisional dan kesahan moden. Okey, apa itu kesahan? Di mana bukti kesahan yang berkaitan dengan kriteria, ia digambarkan sebagai kriteria kesahan yang merujuk kepada sama ada skor ujian yang dipertimbangkan memenuhi pemboleh ubah kriteria seperti grade sekolah ataupun kolej dan pada peringkat pekerjaan ataupun beberapa pemboleh ubah yang lain yang berkaitan lah. Okey, seterusnya kita lihat pada seperti yang saya sebutkan tadi, kesahan terbagi pada dua iaitu kesahan tradisional dan kesahan moden, dan kita lihat kepada kesahan tradisional terbahagi pada 3 kaedah di mana berkaitan kriteria, kandungan dan konstruk. Okey. Bagi kesahan moden pula, menyatakan kesahan tradisional tidak kukuh dan tidak lengkap kerana konsep gagal mengambil kira bukti nilai implikasi skor dan penggunaan skor itu. Dan seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, terima kasih Aisyah. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Terdapat dua bentuk bias penilaian iaitu yang menyinggung perasaan dan juga hukuman yang tidak adil. Apakah yang berkaitan dengan menyinggung perasaan? Menyinggung perasaan apabila terdapat soalan di dalam pentaksiran yang bersifat stereotip. Sebagai contoh, pemandu wanita tidak boleh memandu lebih baik daripada pemandu lelaki. Itulah cara contoh stereotip. Kerana kita tahu tidak semua wanita tidak boleh memandu dengan baik dan tidak semua lelaki juga boleh memandu dengan baik. Manakala hukuman yang tidak adil pula bukanlah bersifat stereotip ataupun menyinggung perasaan, tetapi soalan tersebut tidak memberikan sebarang benefit kepada pelajar ataupun kandungan penilaian tersebut mungkin tidak berapa difahami oleh pelajar. Sebagai contoh, kita tanya soalan berkaitan mata wang luar negara. Sebagai contoh, Ali membeli nasi lemak berharga $1. Tapi yang menjawab tu adalah pelajar daripada Malaysia. Jadi nilai mata wang tersebut tidak relevan ditanyakan kepada pelajar yang tiada pengetahuan tentang kandungan penilaian tersebut. Next. Okey, kandungan tidak berat sebelah. Okey, apakah itu kandungan yang tidak berat sebelah untuk mengelakkan berlakunya bias dalam penilaian? Pertama sekali, pembuat soalan haruslah mengambil kira kandungan bahasa. Kandungan bahasa dalam penilaian haruslah tidak menyinggung perasaan calon atau berbau penghinaan. Selain itu, hukuman yang tidak adil seperti yang saya nyatakan tadi, kandungan penilaian haruslah memberikan prestasi yang baik kepada calon dan menepati latar belakang calon untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan dalam penilaian. Selain itu, impak dan tetapan standard yang berbeza. Impak dan tetapan standard yang berbeza ini apabila kita mengharapkan hasil yang sama dari calon-calon yang memiliki karakteristik yang berbeza. Okey, seterusnya. Okey, akses. Apakah dia dimaksudkan fairness dalam akses?
Okey, akses pendidikan. Semua calon haruslah berpeluang mendapatkan akses kepada isi kandungan pelajaran sebelum dinilai. Okey, baiklah. Sebagai contoh, kita nak ambil SPM. Okey, tapi guru kita tak ajar pun topik-topik tu sebab mungkin atas alasan-alasan tersendiri. Jadi, adakah adil bagi pelajar tersebut untuk dinilai berdasarkan soalan SPM tersebut sedangkan mereka tidak mendapatkan akses dari akses isi kandungan pelajaran sebelum mereka menjawab soalan SPM? Okey, itulah yang harus diberi perhatian oleh pembuat soalan. Maksudnya di sini, silibus-silibus yang diajarkan mestilah bertepatan dengan perkara-perkara yang ditanyakan di dalam SPM. Kemudian, akses kewangan. Ujian haruslah berpatutan dari segi kewangan kepada calon. Kalau calon tidak mempunyai kewangan, jadi di situ dia akan ada masalah, terutama sekali daripada pelajar yang mengalami masalah sosioekonomi yang rendah. Jadi mereka kurang bersedia dari segi pendapatan keluarga mereka lah. Selain itu, akses geografi. Okey, laman dan lokasi penilaian boleh diakses dari segi jarak kepada calon. Sebagai contoh, jarak ini, okey, apabila seorang murid bersekolah di kawasan pedalaman dan dia harus menjawab soalan di sekolah lain kerana sekolahnya mungkin mengalami masalah untuk menjawab peperiksaan seperti ketiadaan dewan. Jadi di situ berlaku ketidakadilan lah kepada pelajar tersebut kerana mereka tidak diberikan akses yang sepatutnya dari segi jarak. Okey, kemudian kita ada akses peribadi. Okey, ini berkait rapat dengan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dari segi fizikal, kekangan fizikal ataupun masalah-masalah lain. Okey, sebagai contoh yang terbaru ini ada pelajar yang kita ketahui tidak boleh menjawab peperiksaan kerana masih tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi, sepatutnya pihak pentadbiran dan pihak institusi pendidikan tersebut haruslah menyediakan ruang yang lebih sesuai kepada pelajar agar pelajar dapat menjawab peperiksaan tanpa sebarang permasalahan. Kemudian akses keadaan atau peralatan. Ini pun harus diambil kira. Kita kena memastikan pelajar biasa dengan peralatan penilaian dan memahami prosedur penilaian. Sebagai contoh, kita nak ambil lesen kereta, betul tak? Okey, kalau kita nak ambil lesen kereta, sebelum kita nak ambil lesen tu, kita akan kenal dulu mana gear, mana brake, mana steering. Jadi barulah kita boleh jawab peperiksaan. Kalau tiba-tiba je kita terus jawab peperiksaan, kita terus je pergi ujian memandu, kita tak kenal pun mana handbrake, mana steering, mana gear, bukankah itu akan menjadi masalah kepada kita kan yang jadi calon tu. Jadi sebab itulah kita kena pastikan pelajar kita biasa dengan alatan penilaian dan faham dengan prosedur penilaian. Terutama sekali apabila melibatkan bahagian-bahagian amali lah. Contohnya kita minta pelajar buat eksperimen. Dia kenalah cikgu-cikgu kena pastikan murid-murid ni kenal bahan dia dulu. Barulah kita boleh bagi soalan kepada mereka. Seterusnya. Okey, pentadbiran, keadaan fizikal. Keadaan yang sesuai untuk pentadbiran ujian seperti cahaya, suhu dan kemudahan optimum yang relevan untuk menjalankan ujian. Okey, yang ini berkaitan dengan suasana peperiksaan lah, ruang peperiksaan. Kita kena pastikan murid-murid atau pelajar atau calon ni mereka dapat ruang untuk menjawab peperiksaan yang selesa. Sebelum ini juga sewaktu PKP pertama viral satu kisah di mana murid terpaksa seorang pelajar universiti terpaksa menjawab peperiksaan di pokok untuk mendapatkan akses internet. Jadi di situ berlakunya ketidakadilan terhadap pelajar tersebut lah. Sebab apa? Keadaan fizikal pun dia tak dapat dah fizikal yang sesuai lah untuk menjawab soalan kan. Jadi di situ pun kita kena ambil kira jugalah. Okey, kemudian keseragaman. Keseragaman dalam pentadbiran ujian seperti yang diperlukan sehingga terdapat keseragaman dan konsistensi di seluruh lokasi ujian dan bentuk yang setara dan manual atau petunjuk ujian menentukan keperluan tersebut. Okey, di sini
SPM lah. Kita ambil yang paling dekat dengan negara sendiri, SPM. Kita menjawab SPM secara seragam. Maksudnya satu negara, Malaysia ni akan ambil SPM, paper yang sama pada waktu yang sama. Sebabnya kita nak elakkan ketidakseragaman berlaku lah. Bayangkan kalau pelajar di Terengganu dah menjawab peperiksaan pada hari Ahad. Dan pelajar di Negeri Melaka pula baru nak jawab peperiksaan yang sama pada hari Isnin. Bukankah itu dah tak seragam dah kat situ? Dan lepas tu nanti akan berlakunya soalan bocor. Jadi dia dah tak fair lah dekat situ, okey? Kemudian kesan sosial, pengaruh penilaian dari proses belajar dan mengajar. Kesan ujian terhadap latihan mengajar seperti pengajaran, bahan mengajar dan pembelajaran, strategi pengambilan ujian dan lain-lain. Kemudian remedi. Remedi ni adalah penyelesaian ditawarkan kepada calon untuk tidak menerima akibat buruk dari penilaian. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah terima kasih kerana mendengar video kami. Harap dapat manfaat daripada video kami. Terima kasih. Bye.